Sambungan kita muka surat 152 perenggan 864. Qala Syekh Musannif rahimahullah taala wal mutallaqatu qabla ad-dukhuli biha la iddata 'alayha sawa'un basharaha az-zawju fima duna al-fardi am la. Baik, sambungan kita dalam bab fiqh ni masih kita bicara bab iddah wanita bila terpisah daripada suami. Ada istilah pisah hidup, pisah mati kan. Ada kepelbagaian dia macam mana kita dah bicara. Yang kita dah sambung ni kalau ikut yang akhir dah. Yang terakhir sekali kalau ikut dalam bab iddah ni, yang nak kata walaupun dia berstatus isteri dan dicerai oleh suami tapi tak ada iddah, ada special case. Dah ada istilah Melayu sikit bagi orang wanita begini, atau istilahnya dia sebut janda berhias. Janda berhias, itu istilah lah. Baik, kata dia wal mutallaqatu qabla ad-dukhuli biha la iddata 'alayha. Terjemah asal, perempuan yang ditalak, maksudnya yang dicerai sebelum setubuh dengannya. Maksudnya setelah dia akad nikah, memang dia berstatus isteri, tapi suami tersebut belum bersama dengan dia. Istilah bersama tu perkataan yang dipakai lah. Sebut perkataan tu dalam kitab macam tu lah, tapi nak sebut banyak kali malu rasa sebut lah tu. Faham lah tu. Suami belum bersama dengan dia, tapi dah jadi masalah, bercerai. Sampai istilahnya suami tersebut mentalak isteri. Talak jatuh. Dan kaedah kita belajar lepas, kalau atas status isteri kena talak, kena edah. Ada perincian 3 keadaan yang lepas. Sama ada dia kanak-kanak belum lagi ada haid langsung, ataupun dah menopause, tak ada haid dah, satu keadaan, itulah dia kena edah 3 bulan. Itu yang terdekat yang kita. Lepas tu perempuan yang ada haid, yang masih walib haid ada pada dia, ialah 3 kali suci. Juga kita dah bicara. Situasi ketiga ialah wanita tersebut dalam keadaan hamil, suami ceraikan dia, jatuh talak, dan dia kena edah. Edah dia ialah sehingga wanita tersebut melahirkan anak. Ini 3 keadaan yang ada. Yang ni adalah special case. Apa dia? Dia dah diterima akad nikah, suami dah terima, jadi sahlah sebagai isteri wanita ni. Tapi suami tak sempat bersama lagi. Dia tengok berlaku perceraian. Dan perceraian kita bicara ni perceraian hidup. Sama ada talak, fasakh, ilak, li'an, atau seumpama tu. Ada istilah-istilah kita dah bicara, tapi umumnya dia tercerai. Suami belum bersama dengan dia. Bersama tu inverted commas lah. Inverted commas, faham? Boleh tak? Faham? Ada pengikat kata bersama. Boleh? Baik. Jadi dia macam mana edah dia? Tidak ada edah atasnya. Perempuan ni tak ada edah. Tak ada edah. Jadi kalau ada orang buat terteki, ada tak isteri-isteri yang dicerai oleh suami, tapi isteri ni tak kena edah? Ada tak? Macam mana? Perempuan atau isteri yang dah sah diterima akad nikahnya oleh si suami, yang suami belum bersama dengan dia, kemudian dia ditolak. Wanita tersebut tertalak dan tidak ada edah pada dia. Tak ada edah. Untuk tak ada edah tu macam mana? Sah untuk dia boleh berkahwin dengan suami lain sebaik saja, sekalipun sebaik saja setelah ia ditolak atau diceraikan. Baik. Senang je setiap mana tu. Sama ada, kata dia, suami ini bersentuh-sentuhan kulit suaminya dengannya, sekalipun dah ada bersama macam ni, dah bersama duduk sebilik, hanya bersentuh-sentuhan kulit pada apa yang selain daripada farjun ataupun tidak.
sekalipun bersentuh sampai tahap tu, cuma belum istilahnya, kalau bahasa terjemah dukhul tadi, belum bertubuh dengan isteri. Kasut sikit sebut tu. Bahasa lain dia, belum bersama dengan isteri. Selagi belum ada hak tu, maka tak mewajibkan edah. Betul apa edah dia? Tak ada edah. Dan juga pelajaran yang lepas, bila tak ada edah, tidak ada istilah rojok bagi suami. Tak ada. Sekali lagi sebutlah. Masalah nak sebut masalah rojok. Orang perempuan dah sah jadi isteri. Dia tengok suami ni macam mana dah dia tak mau terima keadaan isteri tu, apa masalah kelahi ke apa tu satu hal. Kebarangkalian nak berlaku kenapa jatuh talak. Diceraikan isteri dia dengan belum ada bersama dengan isteri. Tercerai isteri, isteri tak ada edah, dan bila tak ada edah, suami tak ada rojok. Tak ada rojok. Pasal nak rojok macam mana? Dobit rojok adalah suami yang mengembalikan ikatan suami isteri dalam tempoh edah. Perempuan ni tak ada edah, jadi tak ada rojok. Juga teka-teki selalu orang tanya, mana suami cerai isteri, tapi isteri pula dicerai talak 1, talak 2, talak 1, talak 2, atau istilahnya dia panggil talak rajai. Tapi suami tak boleh rojok suami. Apa saya sebut ni? Suami tak boleh rojok suami. Astagfirullah. Suami tak boleh rojok isteri. Suami apa ni? Suami yang dia dah jadi status suami, sah dah akad nikah dia, tapi dia belum bersama dengan isteri, dia telah menceraikan isteri dia talak 1, talak 2. Walaupun talak 1, talak 2, talak rajai, suami tak boleh rojok pasal isteri tersebut tak ada edah. Jadi ada dua isu sah tu. Okey, siap. Walaupun kes ni jarang berlaku apa, tapi hukum ada macam ni. Siap. Kenapa, mengapa jadi gini, itu macam-macam sejarah, macam-macam cerita ada. Saya tak cadang nak syarah tu. Kalau tak faham juga, minta misal saya cerita. Kalau minta bertanya lagi, kalau ada yang respon itu. Tapi hukum macam ni. Atau istilah kita dalam bahasa Melayu, yang ni dipanggil janda berhias. Pasal apa janda? Jawab. Dah kena cerai? Sikit soal. Kenapa berhias? Pasal? Belum bersama. Istilahnya masih bikir. Masih anak dara lagi. Satu. Dan kalau nak kahwin, dah atas kata janda berhias ni, dah ada hukum macam ni. Yang ni sekitar saya disebut awal-awal dulu bab nikah. Tapi yang ni sebut pilah sekali lagi. Ya, suami bila dah terima akad nikah, mas kahwin, katalah misalnya mas kahwinnya RM5,000. Saya sebut tu untuk perkiraan, contoh saya nak bicara ni. Mas kahwinnya RM5,000 misalnya. Kalau suami pakai isteri, ataupun sekali lagi satu lagi istilah, pakai, mana bersama. Suami dah pakai isteri, kalau dicerai, tolak tu tolak rajai. Dengar ayat saya sebut ni, suami pakai. Allahumma salli ala sayyidina. Isteri tu suami kena, isteri tu kena, kalau dicerai kena ada edah, suami boleh rajai, dan sabit kena bayar mas kahwin. Kalau contoh tadi RM5,000, dan suami kena tanggung nafkah untuk kelengkapan tempat tidur. Sekali lalu saya pernah sebut dulu bab ni. Tempat tidur dia, alat masak dan alat mandi. 3 tempat. 3 keadaan ni. Wajib ada suami dengan terima akad nikah tu. Yang itulah atau istilah orang zaman ni yang dipanggil belanja hangus. Belanja hangus tu hak tu lah. Hak tu lah. Apa dia? Barang-barang dapur, keperluan dapur, lagi bilik tidur, tempat alat tidur, dan alat mandi, kan? Suami wajib menyediakan bagi isteri, walaupun suami tak dan pakai isteri tersebut. Kalau belanja hangus yang macam ni, tu yang walaupun suami tak pakai, suami tak boleh rojok, isteri pun tak ada edah, nama pun belanja hangus. Inilah punca ataupun salah satu sebab kenapa belanja tu dipanggil belanja hangus. Maksudnya apa?
akad nikah, ada benda yang telah dipersetujui harga tu, satu hal. Memang saya nak detailkan sekali lagi tentang belanja hangus tu. Lepas tu suami dah terima sebagai suami, katalah sebagai contoh belanja hangus tu 10,000. 3 tempat tadi sebenarnya belanja hangus tu, bila suami tak pakai lagi, walaupun tak pakai lagi, perempuan tak ada iddah, suami tak boleh rujuk, tapi belanja hangus 10,000 tu lebur. Itu belanja hangus. Itu yang hangus tu. Boleh faham? Saya tanya sekali lagi tak boleh sebut, saya panggil berdiri lagi. Hormat, orang tahu kan. Pelajaran ni nak faham pula bukan senang. Belajar 10 tahun lagi pun belum tentu jumpa. Apa saya nak sebut? Belanja hangus. Kalau mas kahwin, saya kata mas kahwin berapa tadi? 5,000 kan? Bila suami tak pakai, suami dah cerai, dia tak wajib bayar mas kahwin 5,000. Berapa kena? Tak ada maklumat ni. Tak maklumat lagi. Padahal pelajar dah mas kahwin. Kena bayar apa? Kena bayar separuh. Daripada mas kahwin musamma. Mas kahwin kalau disebut masa akad, kalau masa akad nikah lu, aku nikahkan akad nikah sebulan dengan sebulan dengan mas kahwinnya RM5,000 tunai, aku terima gede-gede tu tak payah syarah apa lah. Sah akad nikah. Dia tengok bercerai, suami kena bayar 2,500. Kalau dia tak pakai lagi isteri, kena bayar separuh je. Kalau dia pakai isteri dia, kena bayar semua. Kalau pakai, kena bayar semua. Kalau tak pakai, bayar separuh. Tu mas kahwin. Yang kena lebur semua hangus, apa dia? Hak 3 dia. 3 ni atau istilahnya, dia lah nafkah yang wajib bagi suami, dengan sebab hari pertama perkahwin, bila isteri serah diri, suami wajib nafkah makan dah mula harian setiap hari, wajib bagi pakaian, wajib bagi keperluan dapur, makan minum, dan wajib bagi keperluan tempat tidur, dan mandi. Mandi tak banyak lah, tak saya sebut sekali lalu. Apa dia pakai, kewajipan suami bila aku terima nikahnya, suami kena bagi pakaian. Itu yang bila bagi hantaran tu, hantaran 10,000, bagi tak baju kurung? Ada? Telekung ada? Serba 1 ke serba 2? Ikutlah persetujuan nak bagi serba 1, serba 2. Tapi kalau ikut asal wajib, serba 1 ya. Sepersalinan. Allahumma salli wa sallim ala. Pakaian, siap. Telekung masa nak sembahyang. Siapa kena sedia? Suami. Apa lagi nak sebut? Itu pakaian. Itulah pakaian yang ada pun. Pakaian kecil-kecil apa saya tak payah syarah, cukup lah sebut baju kurung dan telekung, betul kan? Cekup, tutup dagu. Tak payah sebut lah. Aduh, jangan buat leceh gitu kan. Okey. Pula tu kalau saya tanya telekung, nak beli telekung apa? Siti Khadijah, Aisyah, Fatimah, Joya. Mana? Kalau boleh bagilah telekung Siti Khadijah. Faham maksud saya? Boleh faham kan? Dah kahwin, takkanlah nak bagi yang low standard punya, takkan nak beli second hand. Boleh kan? Tapi sah tak bagi? Sah, tapi kahwin selalu yang bagi yang paling berkualiti. Boleh? Okey, apa tak lagi istilahnya bukan saja kualiti, tapi yang luxury. Boleh? Faham saya sebut apa kan? Baik, itu pakaian. Dan wajib bagi alat makan minum, saya tak payah sebutlah pasal tu harian, nafkah harian kena bagi hari-hari, dan dia wajib dengan setiap terbit matahari. Terbit matahari wajib bagi nafkah sehari hari ni. Yang tu ada pelajaran dia, macam umur jumpa dia, yang ke depan tak jauh dah nisbah nafkah tu. Dan wajib suami dengan terima je akad nikah, dia wajib bagi keperluan dapur. Keperluan dapur ni orang dulu senang je. Apa dia? Cari batu 3 ketul untuk 1 dapur. Buat tungku. Tungku tahu tungku? Tungku pun tak tahu. Inilah orang moden, tungku tak tahu. Dapur biasa pun ada tungku lah. Tungku tempat kaki nak letak atas dapur, nak berperiuk atas dia tu. Itulah tungku.
Kaki tempat bubur dapur kan. Kalau orang dulu senang je, saya kata 3 ketul batu siapa? Dulu dapur dia dapur kayu. Kalau nak 3 dapur, 9 ketul batu lah. 3, 6, 9. Suami wajib pergi cari kayu api. Kecil, cari kalau nak 3 dapur, 3 ketul batu untuk buat 3 tungku. Lepas tu wajib cari kayu api bahan bakar. Dan pergi beli periuk, belanga, sudik. Apa adik-beradik sudik lah. Lepas tu, pinggan, garpu sudu, cawan untuk isteri. Wajib suami tanggung. Kalau ikut beli kadar perlu kan. Agak-agak kalau nak beli pinggan mangkuk apa? Parrots. Diorang kenal lah tu. Kurang-kurang Akopal kan. Tak pun melamin. Koman nak melamin tak? Saya nak sebut apa? Belilah alat-alat dapur yang munasabah kan. Pula tu beli berapa? Pinggan berapa biji nak bagi ke dia? 1 cukup lah. Takkan dia makan 5 pinggan. 5 pinggan pun nasi 5 pinggan. Pinggan dia pakai tetap 1. Bagi 1 sudah lah. Tapi takkan nak bagi pengantin baru pinggan 1 lah. Mesti bagi aset berapa? Sudozin? Ke 6 kan? 6 pinggan, 6 mangkuk, 6 garpu sudu. Mesti ada cutlery set pisau lah. Kalau ikut 1 pisau pun cukup lah. Parang 1 untuk potong ayam apa, pisau kecil untuk potong bawang. Padahal lah. Beli tu 1 set dalam kotak tu buka. Tu brand apa? Takkan brand Yong Tau Fu kan? Pengantin baru kan? Yang tu lah set dapur. Pula tu nak beli cawan, macam ni pun cukup lah. Beli lelong-lelong tu. Cawan 1, piring 1. Piring pun tak payah. Yang ni bukan pakai. Yang nak minum ni. Yang ni bukan nak minum. Yang ni aksesori je. Habis-habis tak beli kaca, beli plastik. Habis-habis nak jimat, botol mineral tu, gunting, buat botol minum. Ini habis-habis ekonomi Boleh faham saya buat? Saya ngaji dulu tutup buat apa? Pinggan tak beli apa, cari temburung, potong, asah sikit, gosok getah pasir, sapu celek, buat pinggan, buat mangkuk. Senduk pun, dulu tempurung. Lah ni jual 300 tu yang buka dinding tu. Sikit saya nak sebut, lawak bodoh-bodoh tu menyambil. Tapi saya nak sebut hukum. Okey, pinggan mangkuk, cawan gelas, sudu garpu, pisau. Munasabah lah ni apa? Dapur. Lagi? Alat atur nak sambung. Tong gas. Dulu kayu api. Suami kena tu. Ni suami kena tu. Hotel dapur. Apa lagi yang munasabah dapur orang perempuan sekarang? Apa? Peti sejuk. Lagi? Cerik elektrik. Rice cooker. Lani punya kan. Lani kalau masak pakai manual. Periuk, nasi air. Macam mana? Koman tak? Lani senang je. Cik. Basuh. Naik. Siap. Boleh faham saya sebut apa kan? Rice cooker 1. Betul tak main lah cari air. Tu bodohnya. Sekarang apa? Beli dispenser tu kan. Dispenser faham? Penapis air tu yang siap ada air panas, air sejuk, air suam, air alkali, air asid, semua ada. Okey. Itu melawak ambil. Semua ada pilihan itu. Pilih tekan yang tu apa set? Nak beli apa? Kuku, Kiki, Huawei, Kowe, apa semua macam nama ada. Mahal ada 3 macam-macam ada. Saya sebut yang tu pada anda. Berapa tu? Berapa ribu tu? Saya bukan tanya dispenser, peti sejuk 1. Nak beli apa? 3 pintu, 4 pintu, 10 pintu. Nak beli tempat sejuk dan beku kan? Semua ada kan? Pergilah yang munasabah. Beli yang 1 pintu, kecil aja. Ada tempat beku sikit. Baru kahwin. Beli tu lah. Bukan ada family 15 orang lagi. Mana ada. Okey, munasabah kan? Tapi dia nak beli juga peti sejuk besar bawah tu boleh muat 40 liter. Peti sejuk tu 40 liter tempat beku. Punya masalah dia nak beli. Okey, itu dapur. Betul nak kemas sikit lagi apa? Blender. Lagi? Oven 1. Lagi? Lesung batu. Takkan tumbuk sambal belacan dengan tangan. Okey. Boleh lesung batu. Apa lagi yang ada tu? Penapis, penyagat. Nak buat kepek ke apa ke, nak buat burger ke apa kan.
Nak potong agak-agak pisau yang kekok yang tu. Beli, bagi satu set siap. Ni untuk orang perempuan. Asalnya ada yang wajib, tapi yang lebih-lebih tu nak pengantin. Bagilah yang baik-baik. Boleh? Suami kena beli tu alatan dapur. Sekali lalu saya sebut. Itu alatan dapur. Tidur. Kalau ikut dulu senang je. Beli lembek. Lembek tahu lembek? Lembek. Toto lah toto. Toto, pantat biji, selimut satu. Padahal lah. Itu untuk dia. Takkan tidur seorang. Padahal bini kan. Mana? Beli katil. Siapa punya katil tu? Isteri punya katil. Walaupun katil untuk double. Dia punya katil. Siapa punya tilam? Dia punya tilam. Takkan nak beli tilam seorang. Kita duduk atas lantai. Beli. Siapa punya? Dia punya katil. Baju gantung kat mana? Cukup beli wayar, paku 2 batang, wayar segulung. Apa? Paku-paku ni tarik, buluh tongkat satu. Dah. Tapi beli satu almari untuk simpan baju. Nak beli almari bodoh-bodoh, susu besi tu, bubuh tarik baju, tutup pakai zip. Leceh sangat. Beli almari jati. Ataupun kayu cengal. Cari, nak beli, ada yang paket ekonomi, paket ekonomi. Ada kan? Itu nisbah almari. Lepas tu tengoklah cermin. Beli pisau satu barang, pisau lah. Cermin satu barang RM1. Satu barang RM1. Cukup lah tengok cermin tu. Takkan nak picit jerawat, nak tengok muka, nak pakai telekong. Pada dah cermin tu. Kalau 10 biji, RM10 kan? Tapi belilah yang ada kerusi, ada meja sini, yang cermin dia boleh tarik sini. Untuk bubuk boleh bersikat. Ni. Amali solid satu. Yang dalam bilik tidur 3 beradik. Katil, okay? Amali solid, satu lagi. Amali baju. Pandai lah. Siapa beli? Suami. Siapa punya? Isteri punya. Tu tempat tidur. Bilik ayah. Kalau dulu senangnya beli sabun, shampoo, sabun kutik daun bunga raya. Buat apa? Itulah shampoo bunga raya. Daun bunga raya dulu. Sabun mandi satu, sabun basuh seketui, cap burung. Lepas tu berus satu. Udah dulu. Sekarang mesin basuh. Lagi? Streka. Lagi apa? Ada dengan dia cerit tadi. Sabun apa tu satu hal lah. Habis ya? Tempat pemandi air panas. Water heater. Dia panggil apa tu? Shower. Sorry, water heater nak panggil dia orang. Sorry. Shower mandi tu kan. Yang ada air hujan dengan gambar gajah mandi tu. Tu. Jadi kalau dia buat RM15,000 untuk package luxury yang tu lah. RM15,000. Saya sebut dah bilik ayah, masak, buat tidur, baju. Itulah paket RM15,000. Itu yang dihantar dalam 10 dalam tu ada aja. Ada yang kek, ada yang buah, ada puding, ada bahulu, gambar ikan lah, apalah. Lagi coklat, apa semua ni apa tu? Hadiah buat tangan. Okey, bercerai. Macam? Saya nak pergi satu perkataan. Hangus. Kalau mas kahwin RM5,000, tak pakai lagi, cerai, macam mana? RM2,500. Tapi yang ni, RM15,000, tak beli lagi pun, bagi duit dah. Cerai, macam mana? Hangus. Inilah belanja hangus. Yang ni yang belanja hangus, orang tak faham dah lah ni. Belanja hangus tu apa? Dan kenapa nama hangus? Sekali lalu saya dah hurai tadi, kenapa nama hangus tu? Satu, kalau orang faham syariat, macam ni je. Bagi je kahwin, mas kahwin, tu yang wajib asal. Belanja ni memang suami beli. Untuk buat apa? Tak payah. Berapa yang ada. Lepas tu apa? Dia kahwin esok, dia beli kan lah. Tapi yang berlaku sekarang, dia macam ada satu penganiayaan dulu ni. Belanja hangus, guna buat kenduri, buat rumah, cat rumah, bapak mentua. Lepas tu kad jemputan, itu mana pakaian yang disewa. Itu catering yang nak jamu orang-orang Melaka. Yang kat isteri sekupang pun tak ada. Saya silap dikebas oleh pak mentua. Dia belanja hangus RM15,000 tu. Lepas tu lepas kahwin duduk rumah asing, suami baru nak beli TGG dengan duit dia sendiri. Apa dia?
beli dapur, beli tilam, beli katil, beli pinggan, beli mangkuk. Oh, dia jom pilih ni mahal. Sepatutnya duit 15,000 tu bagi kat dia. Bila lepas kahwin, duduk rumah asin, sewa ataupun rumah sendiri, macam mana? Nak beli dapur, you belilah, you punya, I boleh suggest saja. Macam ni. Duit I dah bagi 15,000. Kalau ada abang belilah, duit abang kena bayar. Aku beli 15,000, bagi 15,000, mana? Belanja hangus. Itulah duit belanja hangus. Situlah. Sikit sana. Jadi saya nak cerita apa ni? Tak ada edah. Lepas tu, mas kahwin. Saya nak sebut tadi, tak ada edah, suami tak boleh rojok. Lepas tu saya nak sebut mas kahwin, suami kena bayar separuh. Belanja hangus yang wajib, pakaian, barang dapur, alat tidur, keperluan bilik mandi, cerai je hangus. Cerai je hangus. Satu panggil berhias pasal apa? Janda pasal jangan kena cerai. Berhias pasal apa? Duit dah ada, kalau dia dah beli, barang semua ada. Satu berhias. Boleh dia buat macam ni, siapa nak kahwin dengan I? Tak payah bayar apa-apa belanja. Siapa? I dah ada belanja. I nak suami je. Boleh dia buat itu? Boleh ikut dia. Dia tak ada edah. Pagi kahwin dengan ni, petang kahwin dengan orang lain. Pasal tengah hari kena cerai. Cuma nak proses isi borang lambat lah. Macam ni, itu lain hal. Saya tak cerita borang, saya nak cerita dari segi hakikat syariat. Mana yang boleh nikah, tak boleh nikah, apa tu. Okey. Tu bab bicara kita. Asal kitab kita ni dia hanya sebut masalah, pasal tajuk kita adalah bab masalah iddah. Jadi mana-mana perempuan yang suami belum bersama dengan dia, dicerai, tak ada iddah pasal suami belum bersama. Dan saya menyelit sikit tadi, suami tak boleh nak rojok, juga menyelit balik bab yang pernah belajar dulu. Mas kahwin kena belajar separuh, belanja hangus. Okey. Ada soalan? Ada kait masa? Tak ada. Walaupun dah tempoh lama misalnya, tak bersama lagi, cerai, dobel dia bersama tak bersama tu. Katalah misalnya suami isteri ni diijak kabulkan, nak bersama tak boleh, ada masalah punya. Gangguan saka ke, kena sihir ke, yang tu pun kadang-kadang gangguan juga dalam berkahwin ni. Memang ada pun sebenarnya. Allah. Ada yang 3 tahun kahwin dah, dia tak dapat anak lagi. Bukan saja tak dapat anak, tak boleh nak pakai lagi. Suami tak boleh pakai lagi isteri dia. Isteri dia ada masalah, kadang bukan masalah kat isteri, masalah kat suami. Kadang-kadang dua-dua masalah. Tengok je, nak bertubuh. Tak boleh jumpa langsung. Pasal apa? Ada orang berdeki, ada sihir apa, macam-macam hal. Yang tu saya tak bercakap, cuma atas soalan, ada tempoh tak untuk nak boleh nama janda berhias tu? Dia tak ada syarat tempoh, dobel dia tak bersama. Jadi yang ni juga saya pernah syarah dulu sekali lalu. Yang ni kalau cerai hidup dengan talak. Adapun kalau cerai mati, dia ada edah 4 bulan 10 hari. Walaupun tak pakai lagi. Mas kahwin kena bayar semua. Belanja hangus memang hangus lah. Memang hak jadi milik isteri. Dan perempuan tu ada edah. Edah dia 4 bulan 10 hari. Pasal dia bukan cerai dengan tolak. Dia lah cerai dengan mati suami. Mati suami lain edahnya. Mati dengan bercerai dengan tolak lain edahnya. Sebab belajar dulu. Sebagai untuk penegasan dia. Sebab edah ni zaman sekarang saya punya pengalaman, tak ramai dah pun orang-orang yang tahu bab edah-edah. Bahkan ada buku edah nanti ke depan. Mana? Ada tak sini? Tak ada lah. Allah Ustaz. Tak ada. Antara perkara yang lazim daripada edah, orang perempuan dia kena ihdat. Itu istilah. Saya sebut juga sekali lalu. Orang perempuan yang kena edah daripada suami yang mati, yang meninggal, isteri kena ihdat. Istilah ihdat ni bahasa kita mudah, berkabung. Dia kena berkabung 4 bulan 10 hari. Itu pun yang tak hamil. Kalau hamil dengan melahirkan anak.
nak melahirkan anak. Kalau perempuan yang haid ataupun tak ada haid atau Aisyah, dia ada dua kategori je. Kalau hamil sampai melahirkan anak, kalau tak hamil, kalau suami mati kena 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari tu dia kena berkabung. Selalu walid berkabung ni pakaian dia hitam, dengan mana tak boleh pakai pakaian perhiasan. Dan antara tak boleh pakai pakaian perhiasan, bukan saja tak boleh pakai pakaian perhiasan, memang tak boleh pakai hiasan, apa-apa hiasan. Gelang tak boleh pakai, cincin apa semua kena buka. Suami mati je buka semua. Jam boleh lah pakai, pasal jam ke hiasan dia alat untuk menunjukkan waktu kan. Gelang-gelang apa semua cuba cabut. Rantai-rantai, cincin-cincin kahwin, tunang ke apa semua. Semua kena buka. Habis dah orang boleh pakai. Pakaian pun, mana yang nama pakaian berhias, pakaian pergi berjalan tak boleh pakai. Isteri lazim kena duduk di rumah tempat dia beredah pasal kena berkabung. Dia tak boleh keluar rumah melainkan benda yang tak dapat tidak daripadanya, yang jadi fardu ain ataupun yang jadi darurah, baru dia boleh keluar rumah. Wajib kena duduk dalam rumah, tempat di mana suami meninggal, dia kena duduk situ. Kalau suami meninggal tu dia bukan duduk rumah tempat dia tinggal, dia kena balik duduk tempat rumah tinggal dia. Dan dia nak mengiring suami pergi jenazah kubur tak boleh, pasal dia dah lazim ihdad, kena berkabung dan kena istilahnya tak dalam tempoh iddah dia tak boleh keluar daripada rumah. Nak pergi kubur ziarah suami, ziarah hantar suami ke kubur, nak pergi ziarah kubur pun tak boleh melainkan selepas dia iddah. Lepas dia iddah. Selalunya yang banyak cuai dalam bab ni masalah perhiasan. Pakaian pun tak boleh pakai kain batik yang istilahnya pakai batik yang nama berhias, tak boleh. Baju pun yang mengelap yang nama perhiasan, nak pergi kenduri kahwin apa semua tak boleh. Yang kata nak pergi kenduri kahwin, dalam rumah nak pakai pakaian pi kenduri kahwin pun tak boleh, pasal tu nama dia pakaian perhiasan. Dia hanya boleh pakai pakaian-pakaian lusuh munasabah orang berkabung. Itu istilah. Itu hukum hakam tu banyaklah. Zaman ni orang kata tak relevan nombor satu hal. Kaedah kita ada syariat yang kena patuh, kena ikut SOP syarak. SOP kerajaan, SOP dunia lain. Kita SOP Allah Ta'ala dan Rasul. Syariat. Baik, sekali lalu dah ke situ. Ada soalan? Ya. Dalam masa iddah tu. Soalan menanyakan keluar bagaimana yang isteri boleh keluar daripada rumah. Dobit dia keluar yang tak dapat tidak daripadanya. Pasal very simple. Dua nak hadam sikit. Kalau kenduri ada jiran kenduri, adakah pi kenduri tak dapat tidak daripadanya? Boleh faham? Maksudnya tak pergi kenduri, ada tak? Jadi gila ke mati ke tak makan masa tak makan kenduri, ada? Tak ada. Pi kenduri bukan benda tak dapat tidak padanya. Antara tak dapat tidak padanya, kalau ada pengajian dan pengajian fardu ain, dia tak boleh pergi melainkan tak selesai fardu ain dia. Itu je lah. Dobit dia fardu ain. Kalau fardu kifayah tak boleh keluar. Fardu ain apa dia? Bab akidah. Yang dia pun tak selesai bab akidah. Macam mana nak tasdik Allah Ta'ala dalam hati, tasdik Rasulullah dalam hati, tak faham-faham dia lagi, kuliah tu dia boleh pergi. Kalau takat baca tafsir, baca hadis, baca cerita Bani Israel, cerita orang munafikin, orang mukmin macam ni, goreng-goreng pula kerajaan, beza perkataan harapan dengan muafakat nasional, tu tak payah lagi. Majlis nasihat takat parti Tupperware tak payah lagi. Parti akan nikah, mai orang cincin tanya tak payah lagi. Bahkan orang jiran mati sebelah orang tak boleh lagi. Pasal itu bukan tak dapat tidak adanya. Tapi kalau tak beli makanan, lagi lapar ke pulau, dia boleh keluar untuk beli makanan. Tak ada orang nak belikan makanan untuk dia ke pulau dapur, melainkan dia sendiri kena keluar pasal dia tak ada orang. Contoh, tu tak dapat tidak adanya. Itu cari makan, cari minum yang istilahnya memang tak dapat tidak. Kalau ada orang yang boleh disuruh untuk diberi arahan atau upah, diberi ganjaran untuk menguruskan dia punya urusan beli barang makan minum, maka boleh upah orang, dia tak payah keluar. Macam mana pun, wajib ke upah? Tidak.
harus untuk keluar untuk beri makan minum. Pasal barang makan minum ni benda tak dapat tidak daripadanya. Antara benda yang tak dapat tidak daripadanya, makan minum, sabun basuh apa saya dah sebutlah, ubat gigi apa, yang tu pun benda tak dapat tidak daripadanya. Pasal tak ada hal tu, dia akan jadi masalah untuk dia nak bersuci. Itu yang angkat air telaga bergigi, kalau jenis angkat air telaga bergigi, benda tak dapat tidak padanya. Ataupun pilapi nak kena potong lah, dan tak ada jalan nak bayar, mungkin kena pergi kat sendiri keluar, boleh keluar untuk bayar bil api. Kalau boleh online, ataupun kirim ke orang, wakil ke orang sajalah. Nak sebut benda yang tak dapat tidak padanya, fardu ain, makan minum, ataupun rumah nak roboh dah, rumah dah tua, usuk nak. Nak beredar pun umur dah 120 tahun dah. Edah. Rumah pun rumah nenek kebayan, tunggu rak rum. Duduk beredar pun dah angin tiup kuat sikit dah rum, pindah. Boleh keluar rumah. Dan boleh pindah tempat beredar jika rumah tu tak sesuai. Itu benda tak dapat tidak adanya. Sekali lalu. Apa yang tak dapat tidak adanya. Kalau yang ziarah kubur tadi, kalau juga isteri tu tak boleh pergi. Ya. Keluarga terdekat, pimpinan gila macam tu. Tak, isteri yang tak boleh keluar. Keluarga terdekat boleh. Kalau ada macam ada keluarga terdekat, isteri yang ada ikan tu boleh pergi. Tak boleh. Pasal Keluarga macam ayah dia meninggal sekalipun, misalkan. Mula suami meninggal tu ayah dia meninggal. Suami keluar sebab dia kena beredah. Okey. Dia kena ihdat. Duduk di rumah, nuzumul buyut. Duduk dalam rumah tak boleh keluar melainkan benda tak dapat tidak. Itu ayah dia meninggal. Dia punya tahan besar bukan ayah dia. Tapi suami mati itu hal, tapi dia bila kena ihdat, nak pergi rumah ayah dia pun tak boleh, nak keluar rumah nak tengok ayah dia meninggal pun tak boleh, pergi kubur pun tak boleh. Tak boleh. Kalau ayah dia pun tak boleh pergi, jiran tetangga apa lagi tak boleh. Ini tak boleh. Kalau ada satu lagi saya tinggal tadi, benda yang zaman khasnya pada zaman ni, istilahnya benda tak dapat tidak. Isteri ni dia ada kerja. Kerja pula memang kerja tak boleh tinggal. Kerja pula kerja government. Mungkin dia bagi cuti, mungkin 2 hari, 3 hari. Saya tak tahu apa cuti mati berapa hari lagi yang boleh dapat. Berapa peruntukan yang dia beri. Kalau di situ dia nak minta cuti, untuk cuti itu dia pakai dalam masa edah. Bila habis cuti, macam mana? Edah nak 4 bulan 10 hari. Mana ada cuti kerajaan 4 bulan 10 hari kan? Mana ada? Betul dia boleh cuti ambil habis bungut semua cuti sebulan katalah tu. Habis pada sebulan kena pergi kerja. Tak dapat tidak kena kerja. Kalau tak buang kerja, anak tu direct belaka. Kena ada yang nanti yang kena sara kan. Duit pesaka tu lain cerita. Tapi ni sebab kerja dia, kalau dia tak teruskan kerja dia ni, dia kena buang kerja, nak cari kerja lain susah apa-apa. Pekerjaan itu istilahnya benda tak dapat tidak daripada dia. Kalau tak nanti dia buang kerja, resign apa kena, susah pula nak cari kerja lain. Zaman sekarang tu cabaran bagi wanita sekarang, benda yang tak dapat tidak daripadanya. Kalau takat kerja kilang operator biasa je, pendapatan pun pergi balik, habis duit minyak, habis duit beli makan kat kedai, tak payah. Baik duduk rumah, edah, esok berhenti kerja kilang tu, habis edah, pergi minta kerja kilang lain. Kalau kerja yang macam ni, boleh berhenti. Yang itu bukan perkara tak dapat tidak. Bahkan duit bekal dia apa dia, duit bekal waris daripada si mati apa-apa duit pada suami, yang tu pun dah cukup untuk dia dalam edah, tak perlu untuk dia kerja pula gaji, ambil kerja lain pun sama je gaji pendapatan dia, meneruskan pekerjaan yang ada tu, bukan hukum benda tak dapat tidak daripadanya. Tapi kalau kedudukan itu gaji pun sampai 15,000, contoh kan, kalau dia tinggal kerja ni nak dapat gaji pendapatan 15,000, bukan senang dengan hutang ni anak nak kena bayar sekolah universiti apa. Jadi masalah pada dia, beban bertimpa-timpa kena ada atas dia. Dah lah jatuh, ditimpa tangga, ayam bijak berak lah lagi. Itu bahasa kan. Bertimpa macam mana? Tu bahasa keluar rumah pergi kerja. Tu pun syarat dengan peraturan keluar rumah, tak ada pakaian perhiasan, tak boleh pakai pakaian selalu lawa. Tambah nak bawa makeup merah, biru, hijau, coklat, gumbel, biar bubuh eyeshadow, tak ada pasal kau janda. Lagi, sorry saya bukan nak pelakir janda tu ya. Lagi dalam edah. Dan keluar rumah terpaksa pula tu. Patutnya tak boleh keluar rumah. Pasal nak jaga kerja, kau kena jaga semua peraturan. Dan semua peraturan
istilah SOP dia tak boleh bercampur dengan orang, tak boleh ada aktiviti sosial lagi besar. Habis siap kerja, pup, balik rumah. Tak ada pasal lain lah, tak sembang-sembang, lebih-lebih tak boleh. Lebih kurang sekali lalu gitu, apa dia yang SOP syarat boleh keluar rumah dalam masa iddah. Tak dapat tidak daripadanya. Itu istilah tak dapat tidak ni. Kena dia yang pergi. Pasal penama semua nama dia. Penama semua isteri. Terpaksa urus bank, sagi dah lebih tarikh lewat apa ada masalah apa. Benda mesti dia juga kena selesaikan. Yang tu benda tak dapat tidak padanya. Dia tak boleh wakil, mesti tuan badan ambil pula SC chop cari apa semua, nak selesaikan semua KWSP apa semua dia tu. Bank account bank nak transfer transaksi apa. Dia tak dapat tidak kena pergi. Benda tak dapat tidak daripadanya. Istilah tu. Lagi. Boleh. Yang kata aktiviti sosial maksudnya tak boleh bercampur aktiviti sosial. Masuk aktiviti sosial tu pasal dia dalam iddah, pasal lebih lagi dengan lelaki lah kan. Pasal apa? Takut nanti bila dah jadi janda lawa lagi pula tu. Sorry saya guna bahasa tu ya. Sekali mulalah orang minat. Engkau suami tak ada. Tak apa nanti aku minat kau. Yang lelaki ni pula banyak yang al-bangangiyun wal-bahaluliyun. Wafi bahasa gitu kan. Selamba je kata dia. Tak apa habis dah nanti aku nak kahwin dengan kau. Menyebabkan dengan sebab ada aktiviti sosial yang luar kawal ni bersambung pula golongan jahiliyun tu. Istilahnya dia akan dipinang dengan lafaz soreh daripada lelaki tu. Kan masalah tu. Yang haram pula lelaki. Tapi dia sebab dia bercampur, yang tu. Tambah pula dia yang pergi tawar diri. Itu kan awak ada minat dengan saya. Sekarang suami dia tak ada. Habis dah bolehlah kita kahwin. Ya tak? Garangnya kan. Beraninya cakap benda-benda macam tu. Yang tu lah. Lebih-lebih lagi ada aktiviti sosial yang macam tu lah. Itu yang saya kata kena ada SOP dia dalam syarat. Jadi tak boleh nak sembang itu tak ada. Bahkan dari segi kaedah syarak jangan kata nak sembang. Dalam fiqh ada hukum macam ni. Kalau orang perempuan ni kematian suami, katalah kita kerja pejabat. Dulu pun kawan kamcing ni walaupun kita lain jantina ni, kita nak bagi ucapan takziah kan. Kalau tak ada pasal apa-apa tak payah. Kau perempuan dia lelaki tak payah. Tak ada kena saudara mara, pak menakan anak menakan, tak ada kena mengena bapa mahram. Tak payah. Nak kalau bagi isteri kita ni orang lelaki, dia orang perempuan, suami dia mati, bagi isteri kita bagi ucap takziah kata. Sabarlah banyak-banyak. Yang hidup akan mati, yang patah tumbuh berganti, apa cakap lah, apa bahasa sekalipun, sabarlah dengan apa tragedi, semua suratan ilahi. Bubuhlah sejarah, ada bersajak, bersastra ke apa, punya pasal. Tapi mana yang tak sepatutnya untuk beri ucapan takziah, nasihat, untuk bersemuka dengan keluarga bagi si mati, yang mana tidak ada hubungan mahram apa, jauhkan ada apa-apa interaksi. Menurut bahasa. Pasal peraturan syarak kita bukan saja masalah mati, asal pun ada dah perkara-perkara yang ni dilarang dalam syarak untuk ada apa interaksi, boleh ada apa-apa hubungan. Sembang apa hubungan, ada batasan-batasan dia. Cuma kita kan dah terbiasa dengan syariat yang dah common, orang awam yang tak bersyariat ni. Kita yang mengaji syariat pun dah tak boleh nak patuh syariat dah. Ini masalah kita lah. Masalah kita. Masa saya jawab soalan. Yang tu maksud lebih kurang apa dia yang kata tak boleh nak bersosial tu. Sedikit juga kalau takut kita silap faham. Tapi kalau macam ni, orang perempuan ni, dia dalam masa iddah, kan dia duduk rumah. Tak ada siapa pun dalam rumahnya. Menyendiri je. Dia macam kena PKP lah. Lagi teruk lah PKP pun 3 bulan boleh beli. Macam itulah lebih kurang bahasanya. Tak ada siapa nak sembang dengan dia. Jadi dia kesunyian gila dah lah. Satu suami tak ada. Lepas tu nak sembang dengan orang lain pun tak ada. Soalan, boleh tak pergi rumah jiran untuk cari sesuatu kawan yang memang dah dah biasa berkawan dan bersembang, untuk istilahnya
ada seseorang untuk jadi kawan berbual, kawan bercakap, apatah lagi untuk menghilangkan rasa keseorangan tu. Hubungan sosial macam ni boleh tak? Masyhur dalam kitab fiqh, kalau tak dapat tidak, dia kena ada hubungan macam ni untuk menghilangkan gundah gelana dia pun. Dia pun bukan ahli tauhid, dia tak boleh nak zikir, nak selawat, baca Quran, nak munajat dengan Allah Ta'ala, apa doa dia nak minta, ada interaksi dengan Allah Ta'ala, hubungan dia kuat dengan Allah Ta'ala, nak kuatkan lagi harapan dengan Allah Ta'ala pun makin kuat, bergantung dengan Allah Ta'ala makin kuat. Pasal suami dah mati, dia tak sampai tahap macam tu, dia terpaksa jumpa dengan makhluk juga untuk interaksi. Dari sisi hukum syarak harus untuk ada boleh berbual, pergi jumpa, bersembang, apa yang munasabah, tapi malam mesti balik rumah, bermalam tempat faedah. Macam mana? Yang tu antara benda-benda yang dibolehkan. Yang tu antara interaksi sosial yang dibenarkan. Semata-mata untuk pergi bersosial, pergi Tesco, beli-beli barang, tempat ni mewah sikit, ni besar sikit, atas semata-mata ada tasahi ataupun apa nak sebut, nak berseronok di situ, tu tak boleh keluar. Yang tu bukan benda yang tak dapat tidak daripada ni. Itu bukan istilah tak dapat tidak. Ya. Ya. Dia pindah, tak duduk tempat rumah dia tinggal, selalu berdua je dengan suami pun kan. Dia nak pindah rumah anak. Dari sisi hukum fiqh, jika memang dia akan kesengian gila macam tu kot pasal. Dengan duduk berseorangan tu yang memang tak munasabah. Tambah pula keliling dia ada gangster lah, Hindu lah, apa-apa bahasa gitu. Tak munasabah dengan bahasanya dia duduk seorang. Dia boleh tak beredar di situ, dia boleh beredar di rumah anak dia, siapa yang memang tempat tu sah untuk beredar. Cuma bila dah lazim duduk satu rumah, duduk situ tak keluar, melainkan benda tak dapat tidak padanya. Sama juga SOP dia. Ya. Duduk satu tempat, habis beredar. Okey. Anak main rumah mak tak apa, tapi mak tak boleh keluar pergi rumah anak. Okay. Anak tu kalau mak ni katalah dia duduk rumah tempat di mana dia tinggal selalu kan, bapak dah tak ada, anak yang pakat gila-gila, anak ni datang, orang ni balik, anak ni datang, sebelum anak ni balik, anak ni datang, ni keluar, anak ni datang. Jadi mak ni tak pernah sunyi pasal anak beranak ni pakat jaga supaya mak ni berkawan. Anak yang kena masuk dalam rumah, bukan angkut mak, usung, pindah rumah anak. Itu bukan kaifiat dia. Kalau kaedah tadi, kalau kata ada letak satu rumah Kak Long misalnya. Kalau rumah dia besar, munasabah, dia pun memang anak yang paling mesra sekali Kak Long ni, duduk rumah Kak Long ni sampai beda. Bukan pindah randah macam ke rumah Badui. Bobi bahasa Badui tu kan, bahasa pindah randah tu. Rumah Kak Long, Anga, Alang, Aci, Atih, Atam, Acu, tak. Kalau nak duduk situ, anak datang bertandang ke rumah ibu, tak ada masalah. Dia tu yang tak boleh keluar. Okay. Tu yang rumah dia duduk tu memang munasabah lah untuk dia beredah tak beredah tu. Kalau kata tak ada siapa, dia pun baru kahwin, anak pun tak ada, saudara mara tak ada, nak suruh orang beli barang tak ada, jiran tetangga pun tak berkenal, duduk pula rumah kondominium, tak ada siapa yang kenal keliling kelalang kan. Ini masalah pula nak hantar barang macam ni, merisaukan dengan duduk tempat yang tu, kos belanja dia pula mahal. Contohlah, saya bagi contoh gitu kan. Yang tu dia boleh pindah rumah mak, duduk rumah mak, beredah di rumah mak, duduk tu. Tu kena ada faham istilah benda tak dapat tidak daripadanya. Tu yang bagi faham, benda tak dapat tidak daripadanya. Bahasa fiqh itu je bahasa dia. Benda mala budda minu, untuk orang perempuan ni dia kena buat perkara tu, tak dapat tidak. Yang tu dia boleh buat. Kalau dia beredah kat rumah, itulah dobit dia mala budda minu. Mak dah tak ada, mak kakak je yang ada. Rumah ni pun tak sesuai untuk dia beredah, itulah gitu kan. Ada lokasi dia apa sebagai. Kakak dia saja yang ada. Itu je tempat beredah, dah duduk situ tak keluar.
Tapi nak kata tak boleh secara umumnya dah, kalau itulah benda tak dapat tidak, rumah yang dia kena munasabah untuk dia beredar, ma'la budda minhu, itulah ma'la budda minhu, boleh keluar untuk pergi duduk rumah kakak dia. Tapi tak kata sebab mana ni orang tinggal farm. Jadi masalah yang tu lah pula. Tu yang munasabah dia duduk rumah sendiri. Kalau buat pilihan pergi memotong tu kena tak? Asal kaedah dia mesti beredar di mana tempat dia mati, suami tinggal rumah mana, itu rumah dia. Itu asal hukum. Dia kata daripada duduk ni baik pergi duduk mondok katanya. 4 bulan 10 hari dan juga khatam Quran, hantar kitab, 4-5 kitab. Jadi juga ahli kitab. Maksudnya, ada juga kitab yang kena, baik duduk pondok, edah di pondok, tak boleh. Tak boleh. Melainkan macam ni. Dia pergi pondok tu, semua ngaji fardu ain aja. Dan dia pun bukan kerti apa, masa duduk kerja tu tak kerti apa pun. Inilah peluang. Macam mana pun, benda tak dapat tidak. Memang fardu ain pun, memang ada tempat pun untuk dia dah beredar kat situ kan. Memang ada disediakan pun tempat untuk boleh menyewa ke pondok. Bersama dengan dia duduk di situ, istilahnya dia boleh beredar itu sambil itu dengar mengaji. Ada corong jawab apa ke, speaker ke apa ke untuk dia dengar. Benda yang mengaji pula semua fardu ain, tauhid, fiqh, bersuci, ba'id, nipah macam mana apa. Rupanya baru mengaji, baru nak kenal air mutlak, air mutaghayyir, baru nak kenal macam mana nak islah hati, macam mana nak kasih kat Nabi, baru nak kenal macam mana belajar aqaid yang sepatutnya bab ketuhanan, bab akhirat, macam mana nak bersedia mati dalam keadaan iman tu macam mana nak tasdik iman macam mana, baru nak belajar. Hidup. Kalau memang ada yang tempat macam tu atau yang nama semua ngaji fardu ain, sila. Tapi asal hukum balik pada hukum asal, mana tempat dia mati, suami duduk rumah situ, dia pun duduk situ, itu tempat edah asal. Asal tu hukum. Melainkan ada keadaan-keadaan yang macam tu, yang istilahnya ada prioriti lebih besar, keutamaan kat situ, dia boleh pilih keutamaan tersebut. Kalau tak ada, balik pada hukum asal, di mana rumah tempat dia suami mati tinggalkan dia, di situlah dia akan beredar. Okey. Ya. Apa yang dijaga dalam bersosialisasi alam maya. Dobit besar kita dalam syariat tak boleh keluar rumah. Tu. Alam maya ni jangan nama maksiat, itu benda besar ni. Dan patutnya zaman bersedih tapi yang tu jadi perhiburan lah, pasal nasyid. Macam mana zaman sekarang saya nak sebut macam mana? Dia panding dengan pasang lagu entah apa bala tau. Itu baik pasal nasyid kan. Tapi nasyid bukan dia lah. Kalau orang yang dah ada kejiwaan nak balik ni, balik ke sana tu, nasyid pun sebenarnya dah bukan jiwa dia lah. Kan? Nasyid apa? Tambah nasyid sekarang ni. Kalau nasyid dulu-dulu yang non-music kan, tak ada music langsung kan. Memang nasyid pula bab ketuhanan apa. Cerita pula macam mana nak rujuk pada orang salah, nak balik pada orang salah. Silakan dengan nasyid tu kan. Contohlah kan. Jadi kalau kata atas SOP media sosial ni apa dia? Tinggalkanlah sekejap benda tu. Bukan nak boleh menselesaikan apa masalah yang ada kat kita ni. Panjang tu kalau nak syarah tu. Pasal dia balik, kena faham prinsip inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita nak balik ke orang salah ni. Apa sepatutnya yang insafkan kau pun nak balik juga. Dan boleh balik, dia dah balik. Kita nak balik pun bila-bila boleh masa boleh balik. Masa edat tu kalau ikut masa yang full time untuk sacrifice untuk orang Ta'ala. Kalau rasa kehilangan suami macam patah tulang belakang, Bohbi bahasa itu memang nisbah isteri. Kalau kehilangan suami ni patah tulang belakang, tu istilah kitab tu. Mati suami ini kalau nisbah isteri, yang tamak isteri suri rumah tak bekerja apa-apa, memang suami ini sumber pendapatan keluarga. Mati suami dia patah tulang belakang tu kan. Maksudnya patah tulang belakang tu nak belajar macam mana patah tulang belakang, nak bersandar betul-betul kepada Allah pencipta alam. Macam mana? Bukan senang tu. Bukan senang. Macam mana nak buat? Kalau dia pegawai besar, duit juta-juta, mati suami, duit aku banyak, tak dapat bersaka dia tak heran aku.
Tak ada masalah pada dia pun tulang belakang besar. Kan? Dulu syariat memang jaga semua tu. Cuma zaman lah ni ada benda-benda mengganggu perjalanan syariat untuk balik ke Allah Ta'ala. Itulah saya sebut tu gangguan-gangguan tu. SOP cuma medsos ni macam tu lah. Jagalah jangan benda yang sepatutnya tu sebab untuk makin hampir ke Allah Ta'ala. Tengok lagi jauh pada Allah Ta'ala. Selalu pun duduk jauh dah. Dia duduk mati macam mana? Lagi jauh, tak ada halangan langsung. Dulu suami jekah juga. Apa kau ni duduk tengok WhatsApp aja. Sekarang macam mana? Tak ada siapa nak halang aku tengok WhatsApp dah. Bagi tahniah lagi ada kawan-kawan dia yang satu kepala dengan dia. Tahniah. Tak ada dah suami yang ganggu. Kita nak chatting ya. Tak. No. Sorry. Saya berbual ayat berganda-ganda gitu. Sorry sikit. Tak lawak tak apa. Tapi ada orang gelak ni macam ya je. Okey. Ada lagi soalan? Saya jawab soalan tu. Ustaz, yang tanggungan untuk isteri dalam pernikahan kan ada different kerja suami. Masuklah semua perlu anak-anak tu. Perlu anak-anak. Oh. Isteri yang kematian suami edah, dia tanggung sendiri. Dia tak tolak daripada pesaka. Dia tak macam isteri yang ditolak cerai. Bila ditolak cerai, isteri pula istilahnya bukan nusyuz. Suami kena sara tempat tinggal, bayar tempat tinggal kepala api, ayuh macam tu lebih kurang bahasanya, sewa rumah apa, dan kena bagi nafkah makan minum pada isteri. Anak-anak memang suami kena tanggung, kan? Mana bawa tanggungan suami. Pasal anak-anak memang tanggungan suami. Itu kalau isteri cerai dengan cerai talak. Kalau mati, isteri tanggung diri. Tak ditolak dengan pesaka. Pesaka peraid apa satu hal daripada harta suami, kena mengaji bab pesaka balik. Tapi tak ditolak daripada harta suami yang mati dalam masa iddah, lepas tu baru dibagi pesaka. Tidak. Masa iddah kematian suami, isteri kena tanggung sendiri. Kalau tak ada satu hal, dan antara pembelanjaan kalau ada adalah daripada apa pesaka daripada peninggalan suami, itulah untuk jadi saraan dia satu hal. Asal nak sebut hukum, tak jadi saraan yang kena ambil masa isteri beredah, ambil daripada harta peninggalan suami, selepas edah baru dikira pesaka. Tidak. Pasal suami dah mati, tak ada taklif pasal dia nak sara isteri. Isteri tanggung sendiri dengan belanja sendiri. Yang tu kan maksud dia. Okey. Anak-anak siapa yang dah isi pekahnya, kalau suami tak ada, siapa yang wajib tanggung nafkah ke anak? Bapa tak ada, datuk. Datuk lah nanti akan sara anak-anak. Menantu dia tak kena jaga. Kalau bapa perempuan tu masih ada, bapa nisbah jaga nafkah dekat anak perempuan dia, pasal balik pada tanggungjawab anak perempuan dia. Anak-anak bagi si mati tu yang belum balik tu, dia di atas tanggungjawab datuk yang lelaki. Si mati tu punya bapa kan. Si mati tu suami, bapa dia tu yang tu kena tanggung nafkah anak yang kecil-kecil. Bapa perempuan tu dengan si mati tu, pak mertua dia kena tanggung balik isteri yang ditinggalkan. No. Jadi yang tu panjang umur jumpa tiba nafkah. Nak faham nafkah usul, nafkah furu'. Siapa yang patah balik bila kes kematian ni, siapa pula ambil alih pegang ni? Kalau kata pak mertua belah ni pun tak ada, pak asal pun dah tak ada, memang tanggung sendiri. Tanggung sendiri. Satu ada antara yang kita dah belajar dalam bab perayaan tu yang bila kahwin taklah hukum harta isteri, harta suami, harta isteri, harta suami, harta isteri, harta isteri, harta suami. Tak. Harta suami, harta suami, harta isteri adalah harta isteri. Satu dia ada hukum perayaan tu, suami dapat apa, isteri dapat apa, anak dapat apa, harta anak, harta suami, harta suami, harta isteri, harta isteri. Turut bahasa dia. Okey.
melibatkan kerja tadi, dia ingat kalau dia memang bidang kerja dia. Isteri yang dalam, maksudnya dia memang ada kerja kan. Kerja itu memang terlibat dengan sosial. Dia kena jagalah apa SOP dalam syarak. Ketat paling besar, dia tak boleh pakai apa nama perhiasan. Kalau dulu duk biasa make up gicu apa memang tak boleh, inai pun tak boleh pakai. Pakaian mu biasa pakai baju batik gila bawah tak ada kau punya pakaian. Kalau tak hitam pun istilahnya bukan pakaian hias, pakaian bercantik berlawa. Kalau hitam pun bukan hitam merelit macam tu kan. Tak ada shining, hitam kusam masam macam tu kot bahasa. Hitam yang tak menarik perhatian macam tu. Jangan masa edah pakai rupanya makin cantik, hitam itu menawan. Jangan tu. Saya buat bahasa kelakar tu dah faham ya. Okay. Jadi kalau tak dapat tidak, memang kerja dia kerja sosial kan. Masuk kerja sosial tu ada dia kena bersosial lah kan. Kerja dia untuk meneruskan kerja dia kena bersosial. Kena macam ni, marketing macam ni. Kalau tidak nanti dia tak boleh kerja. Cuma atas saya yang pandangan peribadi saya kata gini. Kalau ada pendapatan yang simpanan yang sepatutnya masih boleh keluar belanja. Bila keluar ni istilahnya macam istilahnya banyak sangat salah dengan orang salah pasal oleh kerana nak cari nak meneruskan kehidupan dunia kena dengan keadaan bersosial campur lelaki perempuan pula masalah macam ni sampai mengundang macam-macam bermasalah. Kena pakaian pula tak boleh pakai yang hitam kusam masam apa dengan bahasa gitu kan. Tak boleh pakai yang itu, kena ikut SOP pakaian. Tambah jadi pramugari pula, tudung tak boleh pakai, ketat kan masalah tu kan. Macam mana? Berhenti lah, sabar. Hidup kena cara lain lah. Macam tu. Taubat lah tu. Padan-padan lah tu. Macam tu lah. Bahasa saya macam tu. Macam tu. Kena taubat dengan dia lain lah. Kalau tak faham apa maksud saya. Kadang ada orang lebih jaga career dia daripada menjaga syariat. Sekiranya lalu saya jawab itu maksudnya. Ada lain. Ni bab tu kalau kita renung elok, banyak benda ni kena repair. Ya. Takkan mati baru nak insaf kan. Kalau insaf kita masa tu hidup ni lah, duk segar ni semua ada insaf. Mati mengejut kan. Dah berlaku drastik ni tu apa nak buat? Memang kita dengan orang Ta'ala ni kena drastik dia untuk balik ke dia ni. Allah. Masa situ dulu nak sambung edah ni pun hamba boleh tak? Boleh kot kita berhabis ya. Pasal bab ni tak susah, kita pula tak ada hamba, macam mana pun hukum nak lalu dalam kitab ni kena lalu juga. Dia kata wa'iddatul amati al-hamili idza tuliqat talaqan rajaiyan aw ba'inan bil hamli ay bi wad'ihi bi syarti nisbatihi ila sahibil iddah wa qalihi ka'idatil hurrati al-hamili fi jami'i ma sabaq. Edah hamba perempuan. Jadi yang ni edah hamba. Yang kita lepas bicara semua orang merdeka. Hamba ni maksudnya perempuan yang dia hamba, masa yang sama dia adalah isteri orang. Baik, perempuan yang dia hamba, kalau dia hamil, kalau dia mati suami atau dicerai apabila tertalak dengan talak raj'i atau ba'in, jadi disebut masalah talak ni adalah dengan kandungannya. Jadi isu talak ni talak edah-edah hamba, perempuan hamba yang talak bab mati selesai dalam bab itu, iaitu dengan melahirkannya sama. Orang merdeka pun dengan melahirkan anak kalau dia hamil. Kalau perempuan yang hamba dicerai oleh suami juga dengan melahirkan anak, dengan syarat mestilah anak tu boleh menisbahkannya kandungan tu kepada tuan edah tu. Siapa yang mati tu memang dia kandung anak bagi suami dia yang mati tu. Urai panjang-panjang pun tak ke mana juga. Saya sebut sekali lalu itu. Siap. Katanya sama seperti edah perempuan merdeka yang hamil, iaitu
pada semua apa yang telah lalu itu, perkataan tu sama, prinsip dia sama macam mana perempuan yang kita bicara dalam bab mereka. Selesai. Wabil aqra'i in ta'taddu bi qur'aini. Dan kalau dia ada haid, kalau kena cerai, dia adalah dengan kuru. Kuru kaedah kita suci. Kalau perempuan ni dia hamba. Cuma bila dia hamba, asal perempuan yang ada haid 3 kuru, untuk hamba macam mana? Dia kalau ikut separuh daripada orang mereka, sepatutnya 1 kuruk setengah. Tak ada istilah 1 kuruk setengah. Edah dia, bahasa dia kuruk, dan beredah dia dengan 2 kuruk. Pasal tak ada istilah 1 kuruk setengah bagi hamba. Siap. Pasal keedah hamba ni dia separuh daripada orang merdeka. Kalau hudud 100 kali rotan, dia kena 50. Kalau minum arak, orang merdeka kena 40, hamba dia kena 20. Satu, kalau talak, suami ada 3 talak, kalau hamba dia ada 1,5. Tak ada 1,5, 2 talak. Jadi kalau edah, orang perempuan kena edah 3 kuruk, dia tak ada 1,5 kuruk, bahkan 2 kuruk. Tu sikit pencerahan kat situ. Dan hamba ni kata dia, wal muba'adatu wal mukatabatu wa ummul waladi kal amati. Kata dia nak sebut kepelbagaian hamba-hamba perempuan ni. Perempuan yang muba'adah dan perempuan hamba mukatab dan perempuan yang hukum ummu walad, dia adalah seperti hamba tulen. Umum hamba ni, perempuan yang hamba apa-apa kategori sekalipun, prinsip hamba dia sama. Maksudnya edah dia, kalau dia hamil dengan beranak, kalau dia ada kuruk, ada haid, 2 kuruk. Sama ada perempuan tu muba'ad, mukatab atau muwalad. Siap. Sekali lalu kalau saya sebut, muba'ad ni apa dia? Perempuan yang telah termerdeka sebahagian daripada juzuk dia. 1/2 telah merdeka, 1/3 atau seumpamanya. Mukatab, perempuan, hamba perempuan yang dijanjikan merdeka dengan bayaran tertentu. Jika dia boleh bayar kepada tuan dia, dia akan dimerdekakan. Atau dipanggil mukatabah. Mukatab. Lagi, ummu walad ialah wanita, perempuan yang dia hamba, tapi pernah dipakai oleh tuan dia dan hamil dengan sebab tuan dia pakai, dapat anak, dengan bahasa lain, dapat anak melalui tuan dia, maka hamba perempuan tersebut dipanggil ummu walad. Panjang nak cerita satu-satu asal usul tu. Tapi nak sebut mati suami, semua hamba tersebut sama ada ummu walad, mukatabah, muba'adah ataupun dia qinnah, amah umumnya bahasa dia, prinsip edah dia sama. Yang tu tak faham, khas kena ngaji bab hamba. Sekali lalu saya sebut. Baik. Wa bisyuhuri indal wafati in ta'taddu bi syahraini wa 5 layalin. Oh, sini mau sebut rupanya. Wa anit talaqi in ta'taddu bi syahrin wa nisfin ala nisfi. Baik. Dan kata dia, dengan bulan-bulan, kena edah dengan bulan. Kalau kematian suami 2 bulan 5 malam. Kalau orang mereka 4 bulan 10 hari. Hamba 2 bulan 5 hari. 5 hari. Cuma dia menggunakan bahasa malam, masuk malam hari sekali. Sebut hari malam sekali. Yang tu bahasa je. Tak ada apa tu. Dan kerana talak, dan kalau dia kena cerai dengan talak, kalau cerai dengan talak, orang mereka kena 3 bulan bagi perempuan tak ada haid ataupun dah menopause. Untuk hamba 1 bulan setengah. Maka dia beredar dengan sebulan setengah. Bulan setengah kalau kiraan dengan bulan, ada sebulan setengah. Dia tak jadi 2 bulan. Dia tetap sebulan setengah. Dia ialah di atas setengah, iaitu daripada mereka. Dia setengah daripada orang mereka. Siap. Jadi kalau orang merdeka 4 bulan 10 hari, dia 2 bulan 5 hari. Kalau orang merdeka tadi dalam bab talak 3 bulan, bila tak ada haid ataupun dah menopause, hamba kena 1 bulan setengah. Siap. Wa fi qaulin syahrani. Dan pada satu pendapat ada yang kata edah dia bukan 1 bulan setengah tapi 2 bulan. Tapi qaul dhaif.
Yang dipakai ialah sebulan setengah. Pasal kiraan bulan, dia bukan kuruk. Pasal kuruk tak boleh disetengah kan. Tapi bulan, dia boleh disetengah kan. Wa kalamul Ghazali yaqtadi tarjihahu. Wa amal musannifu faja'alahu awla haithu qala fa in i'taddat bi syahraini kana awla. Wa fi qawlin iddatuha salasatu ashhurin. Wa huwa al-ahwatu kama qala asy-Syafi'i wa alaihi jam'un min al-ashab. Baik. Kata-kata Imam Ghazali mengendaki mentahqiqkannya. Dia kata kaul dhaif ni yang kata hamba kalau yang belum haid ataupun dah menopause kena cerai talak, iddah dia ialah 2 bulan. Imam Ghazali menguatkan pendapat ni, pendapat kaul dhaif ni. Siap. Adapun musnad pengarang kita ni, maka dia menjadikannya terutama, dia menjadikan pendapat aulawiyah. Beredah 2 bulan ni dia bukan wajib, tapi aulanya biar 2 bulan untuk edah hamba yang dia beredah kena sebulan setengah ni, sebaiknya ambil 2 bulan. Terutama sekira-kira dia berkata, dia kata yang tu lebih baik pasal pengarang dalam matan dia kata macam ni. Maka, jadi hitamnya ni perkataan asal dalam matan Fathul Qorib. Jikalau dia beredah 2 bulan adalah ianya terutama. Jadi yang wajib atas hamba ni yang tak ada haid ataupun dah menopause sepatutnya sebulan setengah. Tapi kalau dia edah 2 bulan, itu istilah terutama. Istilah utama bahasa Arab dia yang ni kana aula disebut dalam matan. Siap. Pada satu pendapat, selesai. Yang ni pendapat ni semua masalah hamba ni. Pada satu pendapat edahnya adalah 3 bulan. 3 bulan juga. Macam mana orang merdeka, yang mana ianya adalah pendapat yang kata 3 bulan ni adalah paling cermat. Yang ni pendapat ikhtiyar. Seperti mana yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i, dan pendapat ni lah di atasnya, di atas pendapat Imam Asy-Syafi'i lah sahabat-sahabat Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i ni Imam Asy-Syafi'i sendiri, ashabus Syafi'i ni semua anak-anak murid dia yang batch pertama jadi murid Imam Asy-Syafi'i dipanggil ashab Asy-Syafi'i. Pun berpendapat iddah bagi hamba yang dicerai oleh suami yang dia tak ada haid lagi ataupun dah menopause adalah 3 bulan. Yang tu pendapat ashab Syafi'i dan Imam Asy-Syafi'i ni. Tapi pendapat Syafi'iyah dia separuh panis rumah alal muhsanati minal azab, kias pada kaedah tu 1 bulan setengah, separuh daripada iddah wanita merdeka. Bagi yang tak ada haid dan menopause. Habis. Jadi saya sekalikan lalu je bab hamba ni. Pasal hamba ni kita nak tahu lalu dalam kitab, memang praktikal tak ada. Sebab nak faham, nak kena faham juga, saya memang faham kan. Nak pakai pun saya pernah sebut dalam kuliah-kuliah lain yang lepas. Isu hamba ni kita akan pakai balik bila? Bila datangnya Nabi Isa esok, selepas datang Dajjal. Jadi paling besar pakai ilmu bab hamba ni bila datang Nabi Isa esok, lepas Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa. Masa tu hamba punya banyak. Nabi Isa akan jadi khalifah dunia pada masa tu. Dan kalau ada masalah kita tak ingat belajar bab hamba pun, rujuklah pada Nabi Isa. Dia akan menghukum mengikut mazhab fiqh. Macam mana ulama-ulama kita sebut, antaranya atas pendapat ikhtiyar ni, dia akan pakai pendapat Syafi'i dan ashab Syafi'i ni. Faslun fi anwa'il mu'taddati wa ahkamiha. InsyaAllah kita sambung situ. Dia sebut ada perempuan berapa jenis yang beredah, yang ada nama raj'i, ada yang tak boleh raj'i. Apa yang wajib atas khasnya suami, nafkah, tempat tinggal, dia akan bicara ke situ insya-Allah. Wallahu a'lam. Ya. Tuntut dan apa? Ya. Kewajipan pada suami tak ada apa lah. Bahkan suami yang ada kewajipan kat dia, mas kahwin kena bayar,
Kalau belanja hangus yang tak bayar-bayar tu semua kena bayar. Aku tak hadir tadi ke lambat datang ke saya tak pasti kan. Dengar dari sana. Okey. Saya confuse sebab katalah perceraian tu berlaku Okey. tak sengaja. Adakah suami boleh lagi nak Rujuk. ada juga tak boleh rujuk kan? Ya. Perceraian tak sengaja. Perceraian tak sengaja. Kaedah buat cerai ni walaupun tak sengaja cerai, lepas sore dia adalah cerai. Itulah. Kalau mungkin dia kahwin tapi dia macam dapat berita palsu yang katalah isteri tu sekian-sekian jadi dia tak Patah hati, dia lepas talak dia tak mau teruskan. Jadi seolah-olahnya macam satu tak disengajakan lah. Accidentally kan jadi macam tu. anak-anak kepada isteri tu. Dia walaupun accidentally tapi kena nikah lagi sekali mengikut proses asli. Gitu kan. Cuma tak susah lah pasal dia tak ada edah apa-apa. Tanya balik, memang dah aku cerai. Lepas tu wali apa balik, panggil Tok Naib sekali lagi. Nikah lain. Malas nak buat laporan apa, belitkan saja pakai hal lama tu. Cuma sendiri kena ingat lah, dah cerai satu talak, ada dua je lagi. Boleh faham saya sebut apa kan? Pasal memang dah accidentally jadi macam tu. Rupanya dapat maklumat lepas tu tersilap, dah tercerai kali pun tetap jadi cerai, tetap jadi talak, jadi tali rojok. Nak ambil balik kena nikah sekali lagi dengan proses sekali lagi. Kalau ikut asal dokumentasi kena isi borang lulusan pejabat agama, kena bagi tahu macam ni. Yang hari tu dah tak laku dah, surat nikah dulu pun tak boleh pakai dah pasal dah hukum tercerai, tak ada edah dah buang dah tu kan. Tapi atas kata nak pejam mata je, pakai balik tu akad nikah lain. Macam mana? Pakai je surat lama tu, tapi sendiri kena ingat dah cerai talak satu, ada dua talak je lagi. Bahkan kalau saya nak sebut gini, malas nak cerita dengan pejabat agama, panjang kira bicara, masuk mahkamah lah, ni lah tuntutan sana lah, tambah prosedur macam-macam lah ni. Dalam isu-isu perbicaraan dan perceraian, ada tuntutan macam ni lah, kena bayar pula denda macam ni, buat sakit kepala je. Jumpa je Pak Mentua senang, macam ni. Saya dah tersilap, saya dah cerai, dia dah tak ada edah, saya pun tak boleh rojok. Kahwin dengan saya balik sekali lagi, panggil dua saksi yang dipercayai, buat illegally, tapi SOP syar'i tak patuh hukmi. Hukmi tu hukumi kan. Hukum hakam kerajaan tak sah, salah. Dia parti tu boleh dicas jenayah menyalahi peraturan undang-undang keluarga Islam dalam enakmen negeri. Tapi yang ni patuh syar'i jalan. Tapi sendiri kena ingat ada satu talak dah lepas. Macam tu lah. Ada satu kes yang pernah ada pergi dalam media. Suami ni dia baru dapat tahu yang perempuan yang dia nak kahwin sebenarnya sudah kahwin. Sebenarnya dia bukan kahwin nak dah kahwin. Dia macam bila dia tahu tu dia rasa tertipu. Jadi dia nak ceraikan. Tapi saya tak tahu dia nak sama ada saudara dia dapat sahih kita tu baru dia nak ceraikan. Yang tali dia. Betul? Maksudnya kalau keadaan macam tu, dia cerai dia tu dilapas talak, jatuh talak itu kan. Cuma di atas asalnya sangka dia fikir. Dia tengok Sayyid kan, rupanya dah pernah berkahwin. Macam tertipu lah kan. Bila tertipu atas dia nak meneruskan ataupun tidak. Kalau dia kata aku ceraikan lah dia, jatuh. Walaupun accidentally ke, dia kata dia tengah marah, terkejut, apa seumpama tu bahasa-bahasa, lepas sore jatuh talak.
Jadi kena akad nikah lain lah. Kalau nak tu memang sebut dengan kaedah pilihan tadi lah. Kalau dia tak sebut apa-apa, tak ada. Kalau dia nak sebut dengan talik, kalau talik lah. Ada sifat talik, jatuhlah talak. Tak ada sifat talik, tak jatuhlah talak. Tapi kalau ada dengan sebab talik, jatuh talak tu, nak ambil, tetap kena dengan proses asal balik, dengan ada wali, saksi. Dah ada lapas, ijab kabul lain. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda wa bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna Muhammad nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.